Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya, petang agak lewat sikit. Nak hampir jam 6 boleh ber-live dalam FB, ya. Mana-mana rakan-rakan FB tu yang boleh masuk. Awang Muhammad Sukri, orang yang pertama. Terima kasih. Talaat, terima kasih. Sini nanti share lah, ya. Kita sharekan ilmu. Bukan nak menunjuk pandai, bukan nak menunjuk hebat. Tidak. Just nak mengamalkan sunnah Nabi, balighu anni walau ayat. Okay, alhamdulillah sihat kau, alhamdulillah. Bawa boleh kira syukur, alhamdulillah. Syukur Allah bagi sihat. Sakit sikit sebagai peringatan, ya, supaya tidak lalai kepada dia. Allah cukup sayang pada hamba-Nya. Jadi hari ini Rosli Cik Suh tu, tu email kita, tu email kita tu, Allah Akbar, abang email kita, masuk live sekali pagi 10 ni lah. Jadi hamba saya teringat berkaitan dengan satu hadis kursi. Saya lupa dia punya matan hadis tu. Sebab dia ni lama dah saya hafal. Hadis kursi ni mengatakan, Allah mengatakan, aku ingin hancurkan sesuatu kampung itu. Aku nak hancurkan kampung itu, tetapi aku tak jadi hancur. Aku angkat kemurkaan aku tadi. Kenapa? Kerana aku melihat tiga perkara. Yang pertama, aku melihat seorang lelaki berulang alik ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, hebatnya orang yang berulang alik ke masjid ni. Sehingga bila ulang alik ke masjid tu, sehingga Nabi kata, apabila kamu melihat seorang lelaki berulang alik ke masjid, bersaksilah, itu dialah orang yang beriman. Mana tanda orang yang beriman, orang yang berulang alik masjid. Hari ni kita dengar ramai yang kecewa. Nah, dia kata apa? Tak boleh pergi masjid. Masjid tutup. Tuan-tuan, ya, bagi yang dah pergi masjid sebelum ni, alhamdulillah. Ya, Allah dah nyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihat. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia tu sebaik-baik kejadian. Ya, Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Kemudian aku turunkan darjat dia balik. Mana jadi macam asal balik, macam budak baby dulu, lupa, ingat sakit dan sebagainya lah. Ya. Kecuali orang yang beramal soleh. Maknanya orang yang sebelum ini, yang pergi ke masjid, pergi ke surau, solat berjemaah, maka dia tidak rugi. Sebab apa? Pahala solat berjemaah itu tetap ada pada diri. Bukan kerana dia tak mau pergi, tapi kerana patuhkan kepada ulil amri. Inilah dia penting. Allah turunkan kita suasana dalam COVID ni macam ni. Tuan-tuan, ya, saya tengok dalam viral dalam FB satu kata-kata ulama. Dia kata apa? Dalam situasi yang sebegini, manusia tidak ada lagi fikir untuk nak pergi ke masjid. Dia fikir bilalah nak tamat PKP ni, nak pergi kedai mamak, nak pergi supermarket, nak pergi tempat-tempat. Dalam hati, tidak ada kesedetik dalam hati kita yang sebelum daripada ini kita tak pernah pijak kaki masjid untuk kita hadir di masjid. Bala apa lagi yang kita nak Allah turun kat kita ni hari ni, tuan-tuan, untuk kita pergi berdekatkan diri kita dengan Allah. Ujian yang sebesar mana lagi, tuan-tuan? Masya Allah. Ada lagi kah ujian selain pada COVID-19 ini yang lebih besar, ya Allah, uji kita untuk mendekatkan kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, rakan-rakan FB, semaklah dalam hati kita. Cukuplah ujian yang Allah dah bagi pada kita ini untuk mengajak kita pergi di rumah Allah, tunduk tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuan-tuan.
Allah tahu ini semua ilmu Allah. Allah tahu kita mampu untuk menghadapi ujian ini. Kerana dunia ini tempat ujian. Tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah nak tengok dunia ini, aku jadikan kamu ujian. Untuk aku melihat sejauh mana amalan kebaikan kamu. Dengan ujian yang segini besar Allah beri kepada kita. Tidak terdetiklah dalam hati kita untuk kita mendekatkan diri kita dengan rumah Allah. Untuk menghampir ke sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuan-tuan. Cukuplah. Cukuplah selama ini kita lalai, kita alfa, kita ghaflah. Marilah kita dekat dengan rumah Allah. Andai selepas ini Allah hapuskan virus COVID-19 ini, marilah kita berduyun-duyun ke masjid untuk solat berjemaah. Kerana inilah tanda orang yang bersyukur. Kata Imam Ghazali, kalau kamu nak tengok satu kampung itu kampung yang bersyukur, kamu tengok masjid dengan rumahnya, mana lebih besar. Alhamdulillah masjid kita besar. Bahkan hari ini masjid kita dengan aircon, kapet tu dia tenggelam dahi. Alhamdulillah. Tapi tengok manusia, ramai ke sedikit. Masya Allah. Kalau tengok semayang hari raya, ramai. Sebab itu kata guru saya, kalau kamu nak tengok orang Islam dengan orang mukmin, tengok semayang hari raya. Semayang hari raya itulah orang Islam. Tapi kalau kamu nak tengok orang mukmin, kamu perhatikanlah semayang subuh. Berapa ramai hari ini, tuan-tuan? Berapa ramai hari ini, tuan-tuan? Takkanlah niat dalam hati kita untuk kita memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hidayah, ya Allah, hidayah, ya Allah. Allah. Selama ini orang jemaah tabligh datang ke rumah kita, datang mengetuk hati kita untuk kita pergi ke jemaah di masjid. Kita lalaikan. Kita biarkanlah jejak mereka ini untuk mereka bawa kita ke masjid, ke surau. Bahkan kadang-kadang kita caci lagi mereka. Masya Allah. Allah uji pula jemaah tabligh dengan COVID sebegini. Saya mewakili sahabat-sahabat saya daripada jemaah tabligh. Memohon maaf. Andai katakan asbab kami inilah menimbulkan kedukaan masyarakat di Malaysia, kami pun tidak teringin perkara sebegini. Dan Alhamdulillah, sahabat-sahabat kami patuh kepada arahan Uli Amri. Pergi jumpa dengan KKM semua. Saya mewakili mereka. Memohon maaf andai kata ini menyebabkan kegelisahan, tuan-tuan. Kami tidak mahu perkara ini berlaku sebenarnya. Tapi adakah kita tengok, tuan-tuan? Di mana kaki kita melangkah? Bila dengar suruhan untuk panggil pergi ke masjid, Masya Allah. Letak dalam hati kita. Azam dalam diri kita untuk kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah akan angkat balik bala dan bencana. Yang kedua, aku akan tarik balik kemurkaan apabila aku melihat seorang lelaki berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuan-tuan. Hari ini kita berpecah belah dengan perbezaan pandangan. Dia mengaji di Mesir cara di Mesir, yang di Jordan cara di Jordan, yang di Madinah cara di Madinah, yang dalam negeri cara dalam negeri. Itu orang yang berilmu, bergaduh. Orang tarikat cara tarikat, orang tabligh cara tabligh, orang abim cara abim, orang perkim cara macam-macam. Parti politiknya berbeza, pandangan-pandangan politik. Mari kita satukan, kita kompak. Tanamkan kasih sayang kita kerana Allah. Tanamkan kasih sayang kerana Allah. Masya Allah. Cuba tuan-tuan bayangkan, tak usah pergi jauh. Seorang suami sayang kepada isteri kerana Allah. Bukan kerana kecantikan, bukan kerana kekayaan, tapi kerana Allah. Seorang isteri sayang kepada suami kerana Allah. Maka rukun rumah tangga itu tadi. Seorang anak kasih kedua ibu bapanya kerana Allah. Dan ibu bapa kasih kepada anak kerana Allah. Masya Allah, indahnya kasih sayang, cinta kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Marilah sahabat-sahabatku, satukan hati kita
Buangkanlah sedikit rasa dengki, khianat, sum'ah, sombong dan segala. Buang. Allah dah hantar kepada kita untuk kita bersatu hari ini. Masya Allah, tuan-tuan. Hari ini kita tengok, tuan-tuan, apabila isu timur diviralkan berkaitan dengan Arab tu tadi, kerana kesatuan kita semua, alhamdulillah, perkara ini sudah ditarik balik. Masya Allah, cantik. Kita jangan fikir siapa yang memulakan, kita jangan fikir siapa yang melakukan perkara. Yang penting hari ini atas kesatuan kita. Alhamdulillah. Ini cantik. Ini yang kita nak. Saya ajak diri saya, tuan-tuan semua, tanamlah kecintaan kita kerana Allah. Cintalah kita kerana Allah. Sehingga Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasihkan kepada saudara dia sebagaimana dia kasihkan kepada diri dia sendiri. Masya Allah. Saya takut bila saya mendengar hadis ini, tuan-tuan. Saya takut bila saya mendengar hadis ini. Saya tidak boleh sayang diri saya kepada sahabat saya, Nazrin. Macam mana saya sayang diri saya tak mampu. Saya tak mampu untuk letak kasih sayang saya pada saudara saya sebagaimana saya sayang diri saya, tak mampu. Tetapi sekurang-kurangnya, tuan-tuan, sayang kita kena iman, kena ukhuwah, kena akidah yang satu. Kita fikirkan bagaimana nak mengajak diri kita, sahabat kita, supaya dihindarkan oleh Allah daripada api neraka, azab siksaan Allah. Inilah manusia yang kasih kerana Allah. Masya Allah. Cinta Allah. Bila wujud suasana ini, Allah akan angkat azab siksaan tadi. Allah akan angkat azab siksaan itu tadi. Sekarang kita tengah diazab oleh Allah, dibalakan oleh Allah. Cukup-cukuplah kita bergaduh. Perpecahan kita dalam berbagai sudut. Dari sudut perpecahan, pandangan perbezaan politik, pandangan perbezaan manhaj dakwah. Cukup-cukuplah kita memikirkan masing-masing, memberi peranan masing-masing untuk membangunkan umat itu sendiri. Yang ketiga, tuan-tuan, Allah kata dalam hadis kursinya, apabila aku melihat seseorang beristighfar kepadaku, Masya Allah, tuan-tuan. Nah, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang cukup cantik. Allah sebut apa dia? Wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Bersegeralah kamu bertaubat kepada aku. Nascaya aku akan beri surga kepada kamu. Kamu segera. Maknanya surga itu apa dia, tuan-tuan? Dunia ini Allah selesaikan segala permasalahan kita. Masalah keluarga, dengan kita bertaubat, Allah selesaikan. Masalah keuangan, dengan kita bertaubat kepada Allah, Allah selesaikan, insya-Allah. Masalah bala bencana yang berlaku di negara kita ini, khususnya COVID-19 ini, dengan bertaubat kepada Allah, insya-Allah, tuan-tuan, Allah akan selesaikan. Allah akan selesaikan, insya-Allah. Jangan risau dan jangan bimbang. Yakinlah ini janji Allah. Janji Allah. Cuma kita nak memahami apa itu falsafah istighfar. Yang saya selalu sebut, mengistighfarkan masyarakat, memasakkan istighfar. Tuan-tuan. Nah, kita mencari kesalahan diri kita. Mencari keaiban dalam diri kita. Jangan kita melihat keaiban dan kesalahan orang lain. Kalau ini ada di dalam diri kita, tuan-tuan, insya-Allah, Allah akan angkat bala bencana itu. Tidakkah boleh kita bersatu hati? Tidakkah boleh kita? Ya? Adakah hidup kita cukup dengan memaki hamun dan sebagainya? Cukup, tuan-tuan, cukup. Yang sudah tu sudahlah. Allah ajar kita, Allah didik kita hari ini, ya, untuk sama memaafkan di antara satu sama lain. Kita tidur malam, sebelum lenanya kita nak tidur, tuan-tuan, kita renung, kita fikir. Ya, kita renung, kita fikir juga, tuan-tuan. Apa yang renung? Apakah kesalahan yang sudah kita lakukan kepada orang? Apa kesalahan yang sudah kita lakukan kepada orang? Kita minta maaf. Dan sekiranya ada orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kita maafkan. Saya teringat kata-kata murabbi saya, almarhum tuan guru ni Abdul Aziz. Ya,
dalam satu kuliah beliau. Apa kata beliau? Dia kata, aku maafkan kepada semua manusia, khususnya di Kelantan, di negara Malaysia ini, yang ada buat salah kepada aku. Aku maafkan semua. Dan hamba harap, bahasa Kelantan, hamba harap dosa hamba pun juga ada buat salah, buat silap. Tuan-tuan maaflah. Sebab bila hamba nak berhadap dengan Allah, hamba hanya kesalahan hamba dengan Allah sahaja. Kesalahan dengan manusia sudah diselesaikan di dunia hari ini. Ini tuan-tuan. Nah, kita hari ini, bila kita bergaduh, Masya Allah, tak apa kita jumpa di akhirat. Tuan-tuan ingat, nak jumpa di pada masa di mahkamah Allah, macam kita nak pergi pasar malam ke? Tuan-tuan ingat macam kita nak pergi pasar malam ke? No. Dengan penuh kepayahan, dengan penuh kesulitan. Maka itu tuan-tuan, saya ajak diri saya, saya ajak tuan-tuan semua, marilah kita memaafkan di antara satu sama lain. Kita cari keaiban yang ada dalam diri kita. Kita cari perbezaan, jangan cari persamaan. Dan perbezaan itulah memenuhi di antara satu sama lain. Kelompongan, kekurangan yang ada pada kita itu. Saya tidak mampu nak pergi pada barisan hadapan, nak membantu negara kita dalam keadaan ini. Saya hanya mampu mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Mungkin tuan-tuan yang ada dalam sini yang mampu untuk membantu dari segi kewangan, bantu. Yang ada kewangan, jangan mengata yang tak ada kewangan. Yang tak ada kewangan, jangan kata mungkin paling tak ada yang kita boleh buat. Kita mengangkat tangan doa kepada Allah. Ya, Masya Allah tuan-tuan, indahnya. Sebab itu Allah dah beritahu. Saya kata tadi dalam hadis kursi, sesungguhnya aku ingin turunkan azab kepada satu kampung itu, satu negeri itu, satu negara itu. Tetapi apabila aku melihat seorang lelaki berolah-alik ke masjid, aku melihat manusia yang berkasih sayang kerana aku melihat manusia yang beristighfar kepada aku, maka aku tidak jadi nak turunkan azab itu tadi. Maka kita tengok bala azabnya Allah turun di negara kita ini. Mungkin kesilapan kita sendiri. Kembalilah kita kepada Allah. Kita penuhilah rumah Allah. Kasih sayang kita sesama kita. Dan bermaaf-maafanlah kita sesama kita. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah Allah akan beri ketenangan, kebahagiaan. Ini janji Allah. Ini janji Allah tuan-tuan. Ya, insyaAllah. Sekadar itu sajalah untuk petang ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada waktu-waktu dan ketika lain. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, pada petang yang penuh dengan kemuliaan ini, ya Allah, pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, kamu berilah ketenangan kepada kami, ya Allah. Kamu berilah keselesaan kepada kami, ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada segala bala-bala, wabak-wabak yang berlaku hari ini, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kau hidayatkanlah, ya Allah. Kau hidayatkanlah, ya Allah. Kau hidayatkan, ya Allah, umat-Mu di Malaysia ini khususnya, ya Allah. Bukakanlah pintu hati mereka untuk mereka menjejaki kaki mereka di rumah-rumah-Mu, ya Allah. Jangan kamu kuncikan lagi rumah-Mu, ya Allah. Jangan kamu tutupkan lagi pintu rumah-Mu, ya Allah. Jangan kamu rantaikan kaki kami untuk pergi ke rumah-Mu, ya Allah. Campakkanlah hidayat-Mu, ya Allah. Campakkanlah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Buka ruang rumah-Mu untuk kami hadir di sana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami.
Tanamlah rasa kasih sayang di kalangan kami, ya Allah. Kecintaan kalangan kami, ya Allah. Cinta semata-mata kepadamu, ya Allah. Dengan asbabmu, ya Allah, kecintaan kami, ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon keampunan kepadamu, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah, dengan pandangan rahmat dan pandangan maghfirahmu, ya Allah. Kami merayu kepadamu, ya Allah. Kami merayu kepadamu, ya Allah, ya Allah. Dengan penuh huzur hati kami kepadamu, ya Allah. Kamu ampunkanlah semua, ya Allah. Orang-orang mukmin di negara kami di Malaysia ni, ya Allah, khususnya pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, yang selama ini kami lalai kepadamu, ya Allah. Yang selama ini kami bergaduh berpisah, ya Allah. Yang selama ini kami tidak ada perasaan kasih sayang, ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah. Begitu juga, ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka melihara kami daripada kecil dahulu, ya Allah, dengan berkat selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.